all, so how are you today? So me again in this channel. So I'm Alexis Malisa. So video ni adalah video yang baru saya paparkan dan saya akan terus edit. Sebab kenapa? Sebab saya nak buat satu menu yang bagi masyarakat India untuk menyambut sempena Hari Deepavali ataupun Hari Diwali, hari yang penuh cahaya kepada orang-orang yang beragama Hindu. Jadi hari ini kita nak buat satu menu masyarakat India. Sebenarnya saya tak boleh makan kari ya, tapi hari ini saya buat kari sebab nak dipadankan dengan menu kita, iaitu kita nak buat chapati ya. Jadi hari ini kita makan chapati dengan kari kambing ala-ala Portugese curry, yang devil curry tu. So kita nak masak pada hari ini. Tetapi rempah kari tu saya buat menggunakan saya punya rempah kari sendiri, sebab untuk mengelakkan daripada daun kari, sebab saya tak boleh makan daun kari. Kalau saya makan daun kari, allergic saya, badan saya gatal-gatal semua. Jadi kalau anda nak tahu bagaimana menyiapkan resepi rempah kari Portugis ataupun kari devil tu, you boleh check in my previous video bagaimana saya menyiapkan kari kepala ikan merah. So hari ini untuk anda semua, kita menyiapkan chapati. Kita makan chapati dengan kari kambing. So tanpa membuang masa, daripada Johor ke Tanah Jawa, singgah sebentar di Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Look at this. Sempena Malaysia nak menyambut Deepavali ni, so kita akan buat menu Indian So look at this, nampak ni. Kita nak buat ni, this chapati bread. So I want to cook this one. As you know, today we want to make a chapati dan kari Portugese kambing, or in English they call chapati bread with the Portuguese devil curry lamb. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Firstly, if you want to make a chapati, kena ada tepung chapati lah, tepung chapati, iaitu tepung atta flour. Yang ini adalah 400 gram. Ya, untuk sekali makan seisi keluarga 400 gram ni rasanya cukup lah, sebab kita akan dapat beberapa pieces ya. Dan kita perlukan sedikit garam untuk kita punya adunan tepung roti chapati kita. 2 tablespoon of oil ataupun minyak masak. Ini saya gunakan minyak jagung sebab kat rumah saya memang pakai minyak jagung. So dalam 2 atau 3 sudu. Dan air, this one is a plain water secukupnya. So sekarang kita nak tengok bahan-bahan untuk kita buat kari devil ataupun kari Portugis kambing kita ya. One is our mutton saya suka ambil bahagian yang beli dekat pasar raya, dia dah siap potong macam ni, siap ada tulang dia, this is bone and mutton. Ini adalah daging kambing yang telah saya basuh, bersih-bersih. Ini adalah dia punya meat and mutton dia bersatu nampak ni. Kita punya daging kambing ni, bahagian dia punya isi dengan dia punya tulang dia sekali So kita kena rebuskan dulu. This one around 1 kilo. Dan untuk membuat kari, saya punya version saya memang buat rempah kari sendiri. Ini adalah rempah kari, nampak ni. Ini adalah rempah kari devil ataupun rempah kari Portugis. Untuk kali ni saya tak tunjukkan dia punya cara macam mana nak buat rempah kari sendiri, rempah kari Portugis yang pedas ni. You can check in my previous video, kari kepala ikan merah or red snapper fish heads curry devil curry. So dekat situ ada tunjuk macam mana nak buat bumbu ni. So hari ni saya tak payah tunjukkan. Kita punya onion, garlic and ginger, bawang putih dan halia. Potatoes ataupun kentang secukupnya. Kalau you nak letakkan bendi atau terung pun boleh juga. Dan kita perlukan santan kelapa. Hari ni saya menggunakan santan kelapa, coconut milk. One adalah yogurt ya. Saya suka gunakan yogurt Pressure Peach, tapi ni saya dah tuangkan air agak cair macam ni jadi banyak sikit. Our tomatoes, this one is our tomatoes ataupun tomato lah. Kita perlukan this one adalah minyak sapi ataupun ghee oil, minyak sapi secukupnya untuk kita letakkan kepada kita punya chapati kita, dan juga untuk kita tumiskan sedikit kita punya kari kambing ni Itu saja ya. Saya kalau masak kari devil ataupun kari Portugis tak perlu letak apa kayu-kayu semua, sebab memang dah terdapat dalam kita punya rempah kita. Jadi cukup dengan rempah dan bahan-bahan yang simple seperti ini. Okay, so now let we cook. Mari kita masak. So kita kena pressure cookkan dulu kita punya kambing kita. Kita masukkan dekat pressure cooker. A little bit of salt, sikit garam. Dan kita tambahkan air sikit untuk kita pressure cookkan dia around 25 minit 25 minit sampai dia lembut dan dia akan mengeluarkan stok daging kambing ni, jangan dibuang. Okay, sekarang ni kita masukkan tepung atta kita nak siapkan kita punya chapati kita ya. Sementara kita menunggu kita punya daging kita masak kita pressure cookkan tu. Add in little bit of salt, sikit garam ya.
Okay. You kena rasa tau tepung ni. Takut kadang-kadang tepung ni dia dah ada garam. Jadi kita letak garam sikit je. Kalau takut kalau tepung ni nanti termasin pula kita punya capati kita And this one we add in this one little bit of oil. Sikit minyak secukupnya agak-agak lah. So kita gaulkan supaya kita punya capati kita ni jadi lembut So kita masukkan minyak sikit-sikit. So kita gaulkan merata. So look at this, nampak ni tepung kita dah sebati nampak tu. Kita dah gaulkan dia sebati dengan minyak So in plain water air sikit demi sikit sampai dia menjadi dough sedikit demi sedikit sampai dia menjadi dough. So look at this, okay. So kita dah gaulkan sebati, dia dah lembut macam ni kita punya dough kita. Sampai tercabut-cabut plastik ni. Dia dah sebati, dia dah soft macam ni, Dia dah jadi dough macam ni. So kita biarkan, kita restkan dia, Tutupkan dia, kita restkan dia around 20 minit dalam 2 minit sampai dia sebati lah sekejap lagipun kita tengah tunggu kita punya daging kita empuk pun dalam 20 minit macam tu. Okay, so now this one is after half an hour sampai setengah jam saya biarkan sebab kita nak tunggu daging tu masak. So ni after setengah jam, sebenarnya 20 minit dah boleh canaikan dia So nampak ni dia dah sebati macam ni. So kita kena ambil sikit-sikit macam ni. Kita bulat-bulatkan lah ikut saiz yang anda suka lah segenggam macam ni, genggam macam ni cukup lah So kita bulat-bulatkan Ini saya terus buat lah Kita rajin terus bulat-bulatkan semua pun boleh juga. Tapi saya nak cepat, saya canaikan terus sebab kita nak shooting kan. So ini adalah tepung. You boleh guna tepung gandum, you boleh gunakan tepung atar untuk dia tidak melekat dekat papan ni Ini adalah batang penggilik dia. So now kita tekan-tekankan macam ni, canaikan dia, kita gilikkan dia mengikut saiz yang anda suka lah Okay, like this. Dan kita gilikkan dia macam ni. So nampak ni dia saiz macam ni. Ni okey lah ni Kita kena buat macam ni like this. Okay. Dah kita punya capati kita satu. So kita buatkan semua. Kita ambil lagi segenggam. Dan kita canaikan seterusnya. Okay. Kita punya pan non-stick kita. Pakai minyak atau margarine sikit pun boleh. Satu yang saya dah gilik. So kita masakkan dulu like this. Kita masakkan sampai bread ni dia menggelembung-menggelembung Dia macam keluar belon-belon kecil tu, baru kita terbalikkan dia Okey, nampak tak tu dia dah menggelembung-menggelembung macam ni. Nampak ni dia menggelembung-menggelembung. Kita terbalikkan dia. Flip over like this. Nampak, biarkan dia menggelembung habis macam tu Nampak ni ni. Dia punya menggelembung. Maksudnya kita punya capati kita jadi dia tak keras Okay, so kita punya capati kita dah masak. Kita punya capati kita dah masak dah two side pun dah masak macam tu. So kita angkatkan dia. So we take aside, kita ketepikan dulu. Terus bakarkan kita punya roti yang seterusnya ulangi langkah yang sama. Okay, capati yang telah kita masakkan, so kita kena letakkan dia punya minyak sapi kita dah sapukan. So kalau kita tindih-tindih dia tidak melekat dan tidak keras So kita letakkan satu. Ini adalah minyak sapi kita ghee oil. So kita sapukan dekat atas dia supaya dia tidak keras terkejung Okay. So bila dah ada capati macam ni, kita nak makan dengan kuah kari kita, kuah kari Portugis devil curry. Okay, so kita nak masakkan dia. So now we want to blend our grounded ingredient, bahan-bahan yang harus kita kisarkan. One is onion, garlic and ginger, bawang putih dan halia. Masukkan. Kalau awak nak pedas lagi, boleh tambahkan lada kering sikit dalam 5-6 batang lagi So now we blend it together. Kita kisarkan halus. Okay. Sementara kita siapkan, kita bakar kita punya capati kita. Preheat this oil, kita panaskan ghee oil minyak sapi ni kita cairkan. Kita bagi dia cair
So kita tumiskan bawang kita, grounded ingredient, bahan-bahan yang telah kita kisar, kita tumiskan dulu. Also look at dia dah agak super dry, dah masak kita punya bumbu kita. Ya. Kita masukkan rempah devil kita yang telah kita letakkan air sikit supaya dia tidak serbuk ya, kalau tak letak air takut dia berketul-ketul ataupun dia berbiji-biji. Kalau kita masukkan, and we mix it, kita adukkan merata, okey. Okay, also look at dia dah agak super dry, dia dah agak kering. Masukkan kita punya kentang. Ya, dan sedikit plain water air tak perlu banyak-banyak air sebab kita dah ada stok kambing kita tu Okay, kita masukkan sikit je. Jadi kita nak letak santan lagi, nanti takut banyak berkuah pula Now after 2 minutes, nampak tu dia dah terbit minyak dia punya minyak dia dah keluar, nampak tu. Super dry like this. Okay. Sekarang kita masukkan kita punya yogurt kita yang telah saya letakkan air sikit supaya dia agak cair. Mixing kita adukkan merata, okay. Kambing yang telah kita pressure cook tu dengan stok dia kita masukkan sekali semuakan. That. Mami. Mixing ya, kita gaulkan dia merata. Adalah garam, gula or MSG, terserah kepada cita rasa anda. Sugar, salt or MSG is up to your taste. Kita masukkan, okay. So kita cover up dan kita tunggu sampai dia mendidih, baru kita masukkan dia punya santan, okay. So now dia dah mendidih, is boiling already. So lastly kita masukkan santan kecilkan api, low heat the fire, and then we add in our coconut milk. Okay, so now we mixing, kita adukkan merata. Nampak ni dia punya warna dia dah cantik. Kita tunggu dia sekejap lagi sampai dia agak pekat sikit kuah dia jangan terlampau cair pula We simmer around 5 minit dalam 5 minit macam tu, okay. Okay, also look at this. Tada! So kita punya gulai kambing kita dah siap. Ya, kita renehkan dia, nampak ni. Kita kepak-kepuk dia reneh dan minyak dia dah terbit. Cantik macam tu, nampak tu. Nampak ni. Tu dia. Ya, ini dia kita punya Portuguese Devil Curry Lamb kambing kita makankan dengan capati kita. Sempena nak menyambut Deepavali ni kan. Okay, so now ready to be served. Kita akan hidangkan. Tada! So ini dia kita punya capati dengan kari Portuguese kambing, my version Portu Jawa, or in English they call chapati bread with a Portuguese Devil Curry Lamb, my version Portu Jawa. Sempena kita nak menyambut Deepavali, okay. So nampak ni dah kita punya capati kita, walaupun dia tidak begitu bulat, tapi kira bulat jugalah ni kan. Ya, bulat, nampak ni dia soft and tender, nampak tu. Dia lembut kita punya kita punya capati kita lembut, nampak ni. Boleh diremuk-remuk macam ni Okay. So now I zoom it for you, okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya capati dengan kari Portuguese Devil lamb ataupun kambing kita hari ni, okay. This one is a Portuguese Devil curry with a capati. So nampak ni capati kita lembut soft and tender macam ni.
Nampak ni. Ni pun dah agak terdedah dengan aircon tu. Mungkin dia agak tepi-tepi ni agak keras sikit tapi tak mengapa. Okey. Tapi sebab tu kita perlukan dia sapukan dengan minyak supaya dia tidak begitu keras bila kena angin So kita makan dengan kita punya curry devil kita ni. Nampak ni kita punya curry. So dia buat makan semua. Dan bagi mereka yang menyambut Hari Deepavali, saya mengucapkan selamat Hari Deepavali. Itu pun sebabnya kenapa saya masak kari devil hari ini. Adalah sempena untuk tribute to mengucapkan selamat Hari Deepavali kepada anda semua, yang di luar sana yang beragama Hindu. So kita makan menggunakan tangan je lah. So saya dah basuh tangan. So kita rasa kita punya kari kambing kita, lamb curry. Wow, daging dia soft and tender. Dia punya meat, the meat is soft and tender. And the gravy, the curry gravy is just so delicious. Have a little bit of sweet, and there's a sweet and salty. Enough flavor, okay? So nampak ni, senang dikoyak-koyak di sini. Nampak? Ya. Kita makan dengan chapati kita ni. Sebenarnya chapati ni bukanlah makanan yang disediakan sempena Hari Deepavali. Tetapi dia adalah makanan Indian. Saya punya channel bukan masakan Indian, tetapi sebagai macam menyambut orang India menyambut Deepavali, so kita makanlah chapati hari ni, okey? Tapi mungkin kepada anda yang di luar sana yang mungkin musim PKP tak ada duit kan, mungkin juga disambut Deepavali makan chapati kan. Yang penting sedap Sebenarnya video ni saya buat dan saya terus edit Saya dulukan video ni sebab kita nak menyambut Deepavali. Saya ada banyak lagi video-video yang belum disiarkan yang 4 bulan lepas, termasuklah ada beberapa menu yang saya siapkan untuk Hari Raya Aidil Adha yang lepas. Masih lagi tidak disiarkan Jadi awak jangan terkejutlah kalau tiba-tiba channel saya kata selamat Hari Raya Aidil Adha. Padahal video tu kita dah syuting 2, 3, 4 bulan yang lepas tapi tak dapat disiarkan. Okay. Saya tak tahu Christmas ni saya dapat masak ke tak dapat masak. Sebab saya ada urusan yang penting untuk Christmas. Jadi mungkin kalau sempat saya akan masak untuk Christmas. So amazing. So kepada anda yang suka makan kambing ni, memang jangan lepaskan peluang untuk masak kari kambing sempena Deepavali ni sebab kambing ni bagus Bagi anda yang tak makan kambing, tak payahlah masak kambing kan, gantikan dengan lembu. Tetapi orang Deepavali ni, orang Hindu, dia tak makan daging lembu Jadi kita tak boleh masak lembu lah, macam tak menghormati mereka pula kan. Jadi sempena Deepavali kita, macam juga awak orang Islam kan, takkanlah sempena Hari Raya Aidilfitri masak babi pula kat situ kan, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, macam biadab pula bunyi dia kan. Jadi sempena Deepavali kita masak kari kambing dan kita makan dengan chapati pun sedap juga. Musim-musim KP, duit pun tak ada, ini pun dah kira sedap kan. Masak chapati ni biasalah, jangan buat bantat pula keras kena lembut macam ni. Kena sapukan minyak minyak ghee tu, minyak sapi, dan dia punya kuah dia yang paling penting, dia punya kari dia mesti kena sedap pekat likat macam ni. Saya tak suka masak kari terlampau cair sangat, dan dia punya aroma dia memang sedap, boleh dihirup begini saja So kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih telah like saya punya channel, support my channel, okay? Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye!